Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kelima yakni daripada 13 rukun solat, rukun sembahyang ialah rukuk. Sekurang-kurang rukuk, yakni perlakuan rukuk. Rukuk ni maknanya rukun fa'li, rukun perbuatan. Ialah rukuk itu tunduk. Maknanya tunduk, kita menundukkan kepala kita dengan dalam keadaan rata dengan tulang belakang kita dan rata hinggalah ke punggung. Itu yang dikatakan rukuk. Dan rukuk ini walaupun dia rukun perbuatan, hendaklah disertakan juga dengan ketundukan kepala dan badan itu disertakan dengan ketundukan hati kita. Ketundukan hati kita, kerana perbuatan rukuk ni menggambarkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ia menjadi intipati kepada ibadah. Yang dikatakan ibadah tu antara maknanya ialah al-khudu', yakni ketundukan hati. Jadi ini yang kita kena sertakan dalam hati kita ketika kita rukuk. Ketundukan dan kepatuhan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah lagi banyak kita solat, maka sebenarnya kita melatih jiwa kita, melatih hati kita supaya dapat merasai ketundukan. Dapat merasai ketundukan dan kesediaan hati kita untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rukuk itu ialah tunduk hingga sampai dua tangannya, tangan musalli, tangan orang yang sembahyang itu kepada lututnya. Maknanya dua tangan ni diletakkan pada atas lutut. Dalam keadaan jari-jari itu maknanya menghala kepada kiblat. Direnggangkan sedikit. Direnggangkan sikit, diletakkan di atas lutut. Dan kepala, makruh hukumnya kalau kepala kita ni tak rata dengan tulang belakang kita. Contohnya kepala kita ni kita rendahkan sangat sampai hampir mendekati kepala lutut. Sebab bila kita rukuk tu makna kita kena rata. Kepala, tulang belakang dengan punggung ni cuba diratakan. Dalam keadaan mata kita masih memandang tempat sujud.
Bukan kepala tu ditundukkan sampai dekat-dekat ke lutut. Itu makruh hukumnya. Dan tunduk ini dengan keadaan tamak ninah. Maknanya tamak ninah ni pun termasuk rukun. Tamak ninah ni termasuk rukun. Kalaulah katakan seorang tu rukuk, tak ada tamak ninah, maka tak sah. Apa makna tamak ninah? Tamak ninah ni maknanya tenang. Tenang, sekira-kira badan kita ni dah tak bergerak dah. Kalau dari segi tempoh, sekira-kira ucapan subhanallah, itu tempoh. Tapi tak sayugia lah, maknanya kita nak terkejar-kejar sehingga kita mengambil tempoh yang begitu cepat untuk rukuk. Sehingga tamak ninah kita tak sempurna. Kerana sebenarnya tamak ninah itulah masa untuk kita merasai, kita bisikkan dalam hati kita, ya Allah, aku tundukkan kepala aku tundukkan tubuh aku ni kepadamu sebagai tanda ketundukan dan kepatuhan aku padamu. Bisikkan dalam hati. Barulah kita rasa kita menyembah Allah. Barulah kita rasa kita bagaikan berbual-bual dengan Allah, bermunajat dengan hati kita. Kita bincang dulu awal-awal kitab ni. Di antara unsur penting dalam solat ni ialah munajat. Maka itulah masa bila kita rokok tu, kita bisikkan dalam hati. Allah Ta'ala dengar, Maha mendengar. Innahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala ni tahu apa dalam hati kita. Jadi kalau kita berbisik dengan suara yang paling rendah sekalipun, berbisik dalam hati dengan suara hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala faham apa yang kita bisik. Jadi tamak ninah ni sebenarnya ruang dan peluang untuk kita asuh hati kita khusyuk ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi biarlah bertenang, tamak ninah supaya kita bertenang dalam sembahyang. Jangan terkejar-kejar. Tak ada apa nak kejar pun sebenarnya. Masa kita dengan dunia kita dah terlalu banyak sebenarnya. Sedangkan masa kita dengan Allah ni dalam sembahyang berapa minit sangat. Sehari semalam kita sembahyang 5 waktu ni pun, kalau kita campur-campur semua 5 waktu ni, tak sampai 1 jam sembahyang kita. Sedangkan seharian kita ada 24 jam. Maka kita latihlah diri kita supaya bertenang, tamak ninah dalam rukuk. Yang mana keadaan tamak ninah itu yang memisahkan antara angkat dan tunduknya. Maknanya kita tunduk, rukuk, kemudian kita angkat kepala untuk i'tidal kan. Jadi tengah-tengah tu lah yang dikatakan tamak ninah, masa letak ketika rukuk tu. Biar ada tempoh di mana kita tamak ninah. Dan jangan dikasatkan selain daripada rukuk. Maknanya rukuk ni syarat dia memang perbuatan yang disengajakan untuk rukuk dalam sembahyang, bukan suatu yang tak disengajakan. Contohlah katakan kita tengah sembahyang ada burung terbang atas kepala kita kan. Jadi kita elak kita tunduk. Itu maknanya itu bukan rukuk. Itu bukan rukuk. Itu mengelak burung. Mengelak sesuatu kita tunduk. Itu bukan rukuk. Jadi kalau katakan berlaku begitu, kita boleh diri balik lah. Boleh qiyam semula. Sebab rokok ni memang semata-mata kerana nak rokok. Kerana perbuatan rokok. Tak boleh kasat yang lain. Sebab itulah kasat rokok ni, itulah yang habis sebut tadi. Kita bisikkan dalam hati, aku rokok padamu ya Allah. Bisikkan dalam hati.
Dan rukuk yang paling sempurna ialah menyamakan belakang dan tengkuknya. Menyamakan belakang dan tengkuknya, maknanya sama rata lah, sama rata. Menegakkan dua lututnya, bukan bengkok bengkok ke bengkok. Apa contoh setengah orang dia bengkok ke belakang sampai lutut tu bengkok ke belakang. Sebenarnya dia kena tegakkan, tegakkan, bukan bengkok. Maknanya kaki kita tu, betis itu kena tegak. Serta pegang kedua-dua lutut itu dengan tapak tangan serta diceraikan jari-jarinya ke arah kiblat. Kita buka sikit lah, jangan buka besar sangat. Jangan kita rapat, jangan kita rapat begini. Kita jarakkan sikit. Jadi rukuk ni seperti mana Nabi sebut tadi, dia mengajar kita untuk menimbulkan kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di samping rukuk itu, perbuatan rukuk, maka kita disunatkan bertasbih kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana ni maknanya tasbih. Tasbih ni maknanya menyucikan Allah, mentakdiskan Allah. Menyucikan Allah berarti kita buang segala sangkaan-sangkaan buruk kita pada Allah. Manusia ni banyak sangkaan-sangkaan buruk pada Allah. Bila kena musibah contohnya, kita menyangka Allah Ta'ala hina kita contohnya. Itu tak betul. Allah Ta'ala datangkan musibah ni bukan maknanya Allah Ta'ala hina kita. Tapi Allah Ta'ala uji kita. Ujian Allah ni, kalau kita terima dengan redha, dengan sabar, dia jadi nikmat untuk kita sebenarnya. Maknanya dengan ujian tu kita makin dekat kepada Allah. Umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman, musibah-musibah ni bukan azab. Dia bukan azab, dia bukan hukuman. Seperti mana kaum yang dulu-dulu. Kaum dulu-dulu ni zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut. Bencana yang dirasakan pada mereka itu adalah hukuman dan azab. Kita umat akhir zaman ni, umat Nabi akhir zaman, musibah ni adalah merupakan ujian daripada Allah. Merupakan ujian yang merupakan untuk menjadi kafarah dosa-dosa kita. Dia bukan hukuman. Itu kena faham. Jadi setengah orang bila kena musibah ni dia rasa down lah. Dia rasa Allah Ta'ala tak sayang dia. Dia rasa Allah Ta'ala takdirkan satu yang tak baik untuk dia. Ini semua sangkaan-sangkaan buruk yang sewajarnya kita bersihkan dengan tasbih. Itu namanya tasbih. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang maha besar, wa bihamdih, dengan segala puji-pujian. Baik, itu rukuk. Yang keenam iaitu daripada 13 rukun solat, rukun sembahyang ialah i'tidal. I'tidal. Dan i'tidal ni juga bersama tamak-ninah. Bersama tamak-ninah. Cuma i'tidal ni dia termasuk rukun fi'li yang pendek. Dia rukun fi'li yang pendek. Sebab tu tak boleh bangun i'tidal ni lebih lama daripada rukuk. Itu boleh bawa pada batal sembahyang. Kecuali lah ketika solat subuh kita baca kunut. Itu dia.
Jadi i'tidal juga dengan tamak-ninah. Sekira-kira badan kita tenanglah, tak bergerak lagi. Dan ketika itu kita disunatkan apa? Membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah Ta'ala mendengar. Liman, bagi orang yang hamidahu, yang memujinya, memuji Allah. Maknanya kita yang dalam solat ni memuji Allah. Maka Allah Ta'ala mendengar ucapan-ucapan kita. Dan disambung dengan Rabbana lakal hamd. Maha suci Allah, wahai Allah, segala puji untuk. Itu kita akan bincang panjang dalam bab sunat-sunat dalam solat. Jadi apakah dia i'tidal? Iaitu kembali kepada qiyam, kepada berdiri. Maknanya kena berdiri semula lah. Sebagaimana berdiri yang sempurna. Bukan berdiri sengit ke, berdiri bongkok ke depan ke, bongkok ke belakang. Kena berdiri yang sempurna. Sebagaimana kita dah bahas sebelum ni kan. Iaitu kembali kepada qiyam selepas rukuk dengan tamak-ninah. Jadi tamak-ninah ni rukun. Dan perlu dilakukan walaupun dalam sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni kita dah bincang, iaitu qiyam ni tak jadi rukun. Sembahyang sunat, qiyam ni sunat. Berdiri. Maknanya boleh duduk. Jadi kalau kita sembahyang duduk, bila kita rukuk tu, maknanya kita menundukkan kepala kita sedikit. Maka bila i'tidal, kita kena tegakkan baliklah badan kita. Tegakkan balik badan kita. Itu i'tidal. Baik, yang ketujuh daripada rukun-rukun solat. Iaitu sujud. Iaitu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamak-ninah. 2 kali sujud. Sujud pertama, turun daripada i'tidal, kita sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud dan kemudian sujud yang kedua. Dan sujud ini termasuk dalam rukun fi'li yang panjang. Rukun fi'li yang panjang. Dan dengan tamak-ninah, wajib juga dengan tamak-ninah. Sebagaimana yang tadilah. Dan ketika sujudlah sebenarnya kita kena bisik pada Allah Ta'ala. Dalam hati kita, ya Allah, aku sujud merendahkan kepala kamu, merendahkan kepalaku padamu, letakkan kepala aku kat bumi, kat lantai ni. Untuk apa? Untuk menghinakan diri. Kita kena rasa kehinaan diri. Sebab apa kena rasa kehinaan diri? Sebab kita ni hamba Allah. Hamba Allah. Sebab itulah sujud ini merupakan satu perlakuan, satu rupa perlakuan seorang hamba. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim menyebut, aqrabu an yakuna al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa aksiru du'a. Keadaan seorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya ialah ketika dia sujud. Ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah doa dalam sujud. Jadi kalaulah rokok tadi,
kita nak timbulkan rasa ketundukan kita, kepatuhan kita, kerendahan hati kita pada Allah, maka sujud adalah untuk melahirkan, mengajar hati kita supaya rasa hina diri pada Allah. Kerana inilah intipati jiwa seorang hamba sebenarnya. Yang dikatakan hamba Allah ni, kalau dia tak ada rasa hina diri pada Allah, itu bukan nama hamba. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi penghalang besar kepada kita manusia ni. Yang menyebabkan kita jauh daripada Allah ialah kerana kita tak rasa kehinaan diri. Iblis mengajar manusia. Iblis ni sebenarnya dia memberi contoh dan tauladan kepada manusia menjadi makhluk Allah yang sombong. Dan dia kata tak merasai kehinaan diri. Itu iblis. Dalam pada dia tak nak ikut perintah Allah, ketika mana Allah dah menyatakan kamu iblis ni rajim, direjam, dilaknat, iblis masih minta pada Allah dua perkara. Yang pertama dia minta panjang umur. Punya sombong dia tu. Sikit pun dia tak rasa takut pada Allah ke, rasa hina diri pada Allah, dia minta panjang umur. Dan dia bersumpah dengan keagungan Allah untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran menyebut fabi'izzatik, dan demi keagungan engkau ya Allah, la'awwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan seluruh manusia keseluruhannya. Itu sombong. Maka inilah yang sebenarnya dijadikan sebagai senjata untuk bawa manusia ni sombong kepada Allah. Sehingga manusia sering memandang dirinya. Dia tak memandang Allah. Dapat nikmat, dia tak pandang Allah. Dia pandang diri sendiri. Dia ada ilmu, dia pandang diri dia sendiri. Dia ada harta, dia pandang diri sendiri. Itu sebablah manusia ni antara yang menjadi sekutu kepada Allah, yang menyebabkan manusia banyak syirik khafi pada Allah Ta'ala ialah keangkuhan. Berpunca daripada keangkuhan diri dia, iaitu memandang diri je, memandang dirinya sempurna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni berlaku tagha, berlaku melampaui batas apabila dia merasa dirinya sempurna. Ini yang sering berlaku pada diri kita sebenarnya. Kita banyak menisbahkan hidup kita ni dengan kehebatan diri kita sendiri. Aku kaya kerana aku hebat. Aku berjaya kerana aku banyak ilmu. Semua aku. Aku ni menjadi syirik kepada Allah Ta'ala. Memandang diri. Disebut sebagai memandang diri. Maka oleh kerana itulah kita kena ajar diri kita ni rasa hina diri. Seorang yang dapat merasai kehinaan dirinya pada Allah, maka dialah orang yang sebenarnya manusia yang dapat merasakan dirinya sebagai hamba. Dapat merasakan dirinya sebagai hamba. Baik. Walaupun ia musalli ni sujud di atas benda tunggangannya, maknanya binatang tunggangannya lah, yang tidak bergerak dengan geraknya. Itu dia. Apa maksud dia?
Contohnya macam kita dalam kenderaan lah. Kita dalam kenderaan, contohnya mungkin dalam kereta tak berlaku lah. Kalau semayang fardu kan. Contohlah katakan dalam kereta api atau atas kapal. Atas kapal terbang dan sebagainya. Kita sujud. Kita semayang, maka kita kena sujud tetap bersujud 2 kali jugalah. Maknanya walaupun kita berada dalam kenderaan. Dan kenderaan itu tidak bergerak dengan geraknya. Maknanya kalau katakan kenderaan itu berhenti, walaupun kita bergerak, tetap kena sujud juga. Itu dia. Dan sekurang-kurang sujud ialah mengenakan ke tempat sujud sebahagian daripada dahi. Dapat sebahagian dahi pun okeylah. Maknanya sebahagian besar daripada dahi. Kadang-kadang kita dengar orang kata kalau ada selai rambut kat dahi, kalau sujud tak sah. Itu tak betul lah. Sebab syaratnya cukup sebahagian daripada dahi. Sebahagian daripada lutut. Lutut pun sebahagian. Ini sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. 2 tapak tangan atau perut jarinya, 2 tapak tangan. Perut tapak tangan lah. Kena pada tempat sujud. Dan juga perut jarinya. Tak boleh begini. Mencakar gini ke? Tak boleh lah. Dia kena tapak perut tapak tangan ni kena tempat sujud. Ataupun kita buat gini ke? Ini tak sah lah. Kemudian jari 2 kakinya. Jari 2 kaki, jari tak boleh terangkat. Jari tak boleh terangkat. Dan wajib menekan dahi ke tempat sujud. Dahi ni kena tekan. Sebab itulah kalau semayang ke atas sejadah yang lembut tu, makruh hukumnya. Makruh je lah, bukan tak boleh, makruh. Kerana dalam sujud lah sebenarnya kita nak timbulkan rasa hina diri kita kan. Jadi kita letakkan dahi kita yang mulia ni ke atas lantai. Biar rasa kehinaan diri. Dan meninggikan punggung daripada kepala. Tak boleh rata pula dengan kepala kan. Kita kena tinggikan punggung daripada kepala. Baik, sujud yang lebih sempurna, macam mana dapat sujud yang paling sempurna? Ialah bila ia bertakbir untuk tunduk sujud, tidak mengangkat 2 tangan. Maknanya masa kita nak sujud tu, tak payah kita angkat tangan lagi lah. Cukup masa sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Kemudian, bila kita takbir, intiqali untuk turun, tak perlu angkat tangan lagi. Terus dia. Tanpa mengangkat 2 tangan. Kemudian menurunkan 2 lutut dulu. Turunkan 2 lutut dulu. Ini dalam bentuk yang sempurna. Bagi orang yang tak ada masalah lah. Kalau orang yang sakit lutut, sakit gaut ke apa, itu lain lah. Orang yang mungkin ada luka kat lutut, orang yang operation ke sebagainya, itu lain. Ini bagi keadaan yang sempurna. Kemudian 2 tapak tangan diunjurkan dengan semua jari ke kiblat. Maknanya daripada berdiri, turun tangan dulu, kemudian turun lutut dulu, kemudian turun tangan. Jangan turun tangan dulu. Macam unta kan, unta kalau dia nak ni, dia terus jatuhkan badan kan. Tapi maknanya turunkan kaki dulu, lutut dulu, barulah turunkan tangan. Kemudian mengenakan dahi. Dan hidungnya, dahi, hidung. Dahi dengan hidung ni sebenarnya sekali dia dianggap. Sebab anggota sujud ni ada 7. Pertama dahi. Dahi ini sekali dengan hidung. Kemudian 2 tapak tangan, 2 lutut dan hujung jari tapak kaki.
Hujung-hujung jari kaki lah. Maksudnya hujung-hujung jari kaki. 7 anggota. Jadi hidung dengan dahi ni sekali. Mana kalau katakan sujud kena dahi, tak kena hidung, itu makruh lah. Okay. Kemudian mengenakan dahi dan hidungnya yang tidak tertutup ke tempat sujud. Tak boleh lah, maknanya ada yang menghalang, tak boleh. Tapi kalau ada yang menghalang tapi kena lagi dahi, sebahagian pada dahi, itu masih boleh. Ini maknanya langsung menutup dahi, itu tak boleh. Contohnya kita tutup dengan serban kita ke, itu tak boleh. Ataupun tutup dengan kopiah kita ke, ataupun dengan lengan baju kita ke, itu tak boleh. Dan menjarakkan kedua kakinya kadar sejengkal. Mana antara dua tapak kaki itu sejengkal jaraknya. Merenggangkan dua lengan daripada lambungnya. Ini bagi orang lelaki lah. Dalam mazhab Syafi'i, orang lelaki dia punya dua lengan ni dijarakkan daripada rusuk. Lambung ni rusuk lah. Mengangkat perut dari dua pahanya. Ini kecuali orang yang perut moroi kan. Itu macam mana kan. Bagi lelaki dan merapatkan bagi bukan lelaki. Orang perempuan, dia rapatkan perut dengan paha. Dan juga dengan dia punya lengan tadi. Itu orang perempuan. Jadi ini cara sujud yang sempurna lah menurut kitab ni lah. Menurut kitab ni. Dan kita kena faham bahawa kitab ni pengarangnya bermazhab Syafi'i dan pendekatan pengajaran dia ialah berdasarkan fahaman daripada mazhab Syafi'i lah, kaedah ataupun metod kefahaman daripada mazhab Syafi'i. Kalau kita dengar pandangan-pandangan lain daripada mazhab-mazhab yang lain, itu mungkinlah ada sedikit sebanyak perbezaan. Tapi basicnya sama. Basicnya sama. Jadi, kalau ada perbezaan, anggaplah itu sebagai suatu tambahan ilmu tentang perbezaan ulama. Bukannya tujuan untuk kita saling bertengkar ke, saling bergaduh ke, saling bid'ah membid'ah, itu salah. Itu salah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ke-8 daripada rukun sembahyang duduk antara dua sujud. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Pasal yang keempat pada menyatakan perut. Ini bukan cerita fizikal perut. Ini bukan cerita macam mana nak kempiskan perut. Kalau nak kempiskan perut, tanyalah pakar-pakarnya. Tapi kita nak membahaskan tentang apa yang masuk dalam perut, yang berupa makanan dan juga minuman. Kerana apa yang masuk pada perut ni, baik makanan atau minuman, dia akan ada kesan dia, efek dia kepada hati kita. 7 anggota yang kita belajar ni sebenarnya, semua 7 anggota yang kita belajar, sekarang dah masuk yang keempat ya. Sebenarnya nak menunjukkan betapa anggota-anggota kita ni, dia ada connection yang kuatlah dengan hati. Dengan hati. Dia ada kesan, dia ada bekas kepada hati itu sendiri. Maknanya kita tak boleh pandang mudah, pandang enteng perkara ni. Sebab kat biasa pun kalau masa di kampus-kampus kan, pengalaman Nabi lah, mana-mana kampus pun pergi, banyak bila berbincang, bertanya dalam tamrin ke, dalam apa, banyak yang menimbulkan masalah hati. Masalah hati. Apa masalah jemaah? Masalah hati.
Tapi kalau kita tak balik back to the basic lah, balik kepada yang paling basic yang mempengaruhi hati kita ni, iaitu sebagaimana yang kita bahaskan dalam kitab ni, tentang 7 anggota, tentang sifat-sifat mahmudah, sifat mazmumah dalam hati, macam mana nak menjaga hati, maka masalah hati itu akan terus berkembang, terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan kita. Kita takkan dapat menyelesaikan perkara ini kalaulah kita sendiri tidak back to the basic. Balik kepada usul, kepada punca masalah itu, iaitu masalah ilmu sebenarnya. Sebab itulah kita ni, tinggi mana pun kita kat kampus, tinggi mana pun kita dalam jawatan kita, dalam dunia kita tak boleh tinggal ilmu ni. Ilmu wajib dipelajari sampai mati. Baik, ketahui olehmu hai talibul ilmi, wahai penuntut ilmu, bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia Allah bagi engkau akan perut. Maknanya Allah Ta'ala jadikan perut ni untuk engkau, untuk kegunaan engkau, untuk manfaat engkau, untuk faedah engkau. Sebab perut ni satu nikmat daripada Allah. Satu nikmat daripada berbagai-bagai nikmat yang besar-besar sebenarnya. Kerana apa? Kerana apa Allah Ta'ala jadikan perut untuk engkau ni? Kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Bila sebut beberapa ni bukanlah satu dua. Banyak sebenarnya. Banyak faedah yang dibangsakan, yang disebahkan kepada agama. Dan dia kata faedah akhirat. Faedah akhirat. Dan juga faedah yang untuk keduniaan kita, yang kita gunakan kat dunia ni. Maka perkara ni yang kita kena tahu. Supaya bila nikmat yang kita dapat ni, nikmat perut yang kita dapat ni, dapat kita gunakan pada tujuan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dinamakan syukur. Kalaulah kita tak tahu perkara ni dan kita gunakan perut kita ikut suka kita, tanpa panduan daripada Allah, tanpa guideline daripada Allah, pencipta perut ni, maka bimbang-bimbangnya kita akan masuk di kalangan orang yang kufur kepada nikmat. Syukur lawannya kufur. Jangan buat main. Jangan kita memandang rendah tentang soal syukur ni, sebab bila tidak syukur maknanya kufur. Walaupun bukan kufur i'tikad, tapi kufur maknanya berdosa. Maknanya berdosa. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah tambahkan lagi. Allah kata aku akan tambahkan, bukan tambah. Maknanya kalau kita ada perut satu, bila kita bersyukur Allah Ta'ala tambah lagi perut satu lagi. Tak, bukan begitu fahamnya. Ini yang ramai orang salah faham. Dia dapat duit 1,000, maka dia kata aku bersyukur dapat duit RM1,000 hari ni. Tapi dalam hati dia nak dengan kesyukuran itu dia dapat 5,000 pula. Itu salah. Itu salah kefahaman. Bila kita mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya Allah Ta'ala boleh tambahkan nikmat daripada kita dalam bentuk yang berbagai-bagai. Dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk keberkatan. Yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih bernilai daripada perkara yang kita ada tadi. Yang perkara yang kita ada tadi. Contohlah kita dapat duit 1,000. 1,000 je. Maka kita bersyukur. Dan dia kata hati kita tahu ni nikmat daripada Allah.
Tapi kita kena tahu juga nikmat ni ujian daripada Allah. Sebab matlamat orang bersyukur ialah hati dia akan dekat dengan Allah. Itu sepatutnya kemuncak daripada syukur. Maka Allah Ta'ala akan beri pada dia nikmat-nikmat yang lain, yang lebih mahal. Contohnya, nikmat beribadah kepada Allah. Bila dia bersyukur pada Allah, maka dia tambahkan ibadah. Ditambahkan doa, ditambahkan zikir, ditambahkan baca Quran. Sebab dia rasa bersyukur kepada Allah, maka dia tambah ibadat ketaatan daripada Allah. Itulah di antara tambahan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sama lah juga, katakanlah Allah Ta'ala beri kita ujian dalam bentuk yang bukan nikmat, bentuk ujian dan bentuk musibah contohnya. Kena banjir, kena COVID dan sebagainya, kena sakit, aksiden dan sebagainya. Walaupun nampak itu musibah, namun bila mana seorang itu sabar dan redha dengan musibah yang didapat, maka Allah Ta'ala akan kurniakan dia dengan satu nikmat, dengan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Allah Ta'ala nakkan dia tu dekat pada dia. Sebab itulah syukur dia sebenarnya mendekatkan hamba-hambanya kepada Allah. Manakala wa in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur, dan dia kata hati itu tak mengiktiraf nikmat tu daripada Allah, tak menyatakan kesyukuran pada Allah dengan menambahkan ibadah, tak menggunakan nikmat tu untuk tujuan mendekatkan diri pada Allah, itu nama kufur. Maka untuk yang kufur ini Allah Ta'ala warning, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku pedih. Maknanya orang yang kufur nikmat berdosa. Berdosa mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Mengkufuri nikmat Allah ni bukan semata-mata orang kafir je. Kena faham tu. Jangan kita sangka mengkufuri nikmat Allah ni hanya orang kafir. Orang Islam ramai mengkufuri nikmat. Orang Islam ramai mengkufuri nikmat. Dapat nikmat macam-macam, nikmat melihat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat akal yang sempurna, semua guna untuk maksiat contohnya. Itu kufur nikmat. Sepatutnya nikmat ni guna untuk taat, bukan untuk maksiat. Tiba-tiba nikmat guna untuk maksiat, maka itu kufur nikmat namanya. Yang ni kita kena faham. Dan ramai orang tidak faham. Baik. Adapun faedahnya perut ni yang bangsa agama. Apa faedah ni? Maka memberi oleh perut itu akan segala badan. Maknanya perut ni dia supply. Dia supply dan dia provide. Dalam bahasa Inggeris kan mudah faham kan. Semua tahu bahasa Inggeris. Semua pandai bahasa Inggeris kan. Ada yang dalam hati pun cakap bahasa Inggeris kan. Hebat anak-anak Mi'raj ni kan. Dalam hati pun cakap orang putih. Jadi, apakah dia faedah bangsa agama, maka memberi oleh perut itu, perut itu supply ataupun provide, akan segala badan, akan bantuan, segala suplemen, segala bekalan daripada yang berubah di dalamnya, dalam perut daripada makanan. Kita makan, minum, masuk dalam perut, yang kita belajar dalam sains kan. Masuk dalam usus dia, bukan sekadar dalam usus, dalam mulut pun dah ada enzim. Dah ada enzim dekat esophagus, kemudian masuk perut, kemudian masuk kepada usus kecil, usus besar kan. Setiap tu ada proses penghadaman dia. Ada zat-zat yang disedut masuk ke dalam darah. Itu yang dikatakan berubah di dalamnya perut tu daripada makanan kepada darah dan kepada air mani.
Itu dia punya tujuan besarnya. Makanan dalam perut ni. Sebab kepada darah ni untuk membekalkan bekalan kepada seluruh tubuh. Dan dengan darah yang ada apa? Dengan darah yang ada apa nama tadi? Yang ada zat-zatnya, ada khasiatnya, ada nutrisinya kan. Maka manusia mendapat tenaga. Manusia mendapat tenaga, mendapat kekuatan. Dan dengan tenaga itulah manusia boleh bergerak. Dan yang paling penting dengan tenaga itulah manusia boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peranan perut untuk tujuan akhirat. Tujuan akhirat sebenarnya. Itu tujuan utamanya. Beri tenaga pada badan untuk beribadat. Sebab memang manusia ini dicipta untuk beribadat. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau nak beribadat macam mana kalau tak ada tenaga? Maka daripada mana dia dapat? Daripada darah. Darah dapat daripada mana? Daripada perut. Dan natijahnya besok di akhirat. Boleh nampak pahalanya di akhirat. Sebab pahala ni bekalan kita untuk akhirat nanti. Sebab bila berlaku kiamat, sangkakala yang pertama, alam ni hancur binasa. Orang putih kata total loss. Macam orang kena banjir kan, total loss. Banjir sampai ke bumbung. Tak ada pakaian, tak ada almari, tak ada dapur, tak ada apa dah, perabot, habis semua, total loss. Maka begitulah kita dengan bila berlaku kiamat, total loss. Sehingga ketika dibangkitkan kali kedua, dan dengan tiupan sangkakala yang kedua, masa tu kita bangkit kosong. Nothing orang kata. Tak ada apa. Pakaian tak ada, handset tak ada, seluar pun tak ada. Slipper pun tak ada. Betul-betul kosong. Seurat benang pun tak ada. Jadi apa bekalan yang kita ada? Pahala. Kalaulah kita ada pahala yang tercatat di dalam buku catatan amalan kita. Itulah modal kita yang akan dihitung oleh Allah, yang akan ditimbang di mizan, yang dia akan jadi modal kita besok dan dapat masuk syurga insya-Allah. Nak beli nak beli rumah, nak beli kenderaan, nak beli makan dan sebagainya. Itu kena faham. Dan juga kepada air mani. Macam mana pula kaitan air mani ni? Dia nak cerita tentang air mani. Dengan air mani itu mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Maknanya apa yang kita makan ni sebenarnya bagi orang lelaki dan perempuan lah. Sebab orang lelaki perempuan ni ada dia punya organ pembiakan dia. Tujuannya apa? Untuk mendapat zuriat. Untuk mendapat zuriat sebenarnya. Dengar tu Ustaz. Makan sedap-sedap kan. Makan steamboat dah, makan apa yang sedap kan. Makan tu sebenarnya untuk apa? Untuk kita punya persiapan nak dapat anak sebenarnya. Itu guna air mani kita tu. Air mani ni maknanya untuk tujuan akhirat sebenarnya. Bukan untuk tujuan dunia. Tujuan akhirat. Jadi nak dapat anak ni, takkanlah dapat anak ikut pokok pula. Macam buah kan. Nak dapat anak ni kena ada bini lah. Poin itu. Memang kena tepat punya. Kena ada bini. Sebab itulah untuk berbini ni perlukan perkahwinan. Maka oleh kerana itulah perkahwinan itu ibadah. Perkahwinan itu ibadah. Perkahwinan ini bukan sekadar seronok-seronok. Bukan orang kata suka-suka, tapi ibadah. Bila sebut ibadah, maka dia termasuk dalam tujuan dan matlamat hidup manusia itu sendiri. Sebab apa? Anak inilah yang disebut dalam
Al-Quran. Anak yang disebut dalam hadis. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak-anak ni tak ada faedah besok di akhirat, melainkan orang yang datang bertemu Allah di akhirat dengan hati yang sejahtera. Kerana orang yang hatinya sejahtera, dia akan didik anak-anak dia. Hati yang bersih daripada syirik, hati yang bersih daripada nifak, hati yang bersih daripada segala sifat-sifat yang buruk. Inilah yang akan mendidik anak untuk menjadi besok di akhirat. Anak-anak ni jadi modal untuk dapat syurga sebenarnya. Dalam kubur pun, anak-anak yang soleh lah yang akan dapat mendoakan ibu bapa ni yang dah mati dalam kubur. Waladin, dan anak salihin yang soleh, ya da'ulah, yang berdoa untuk ibu bapa, dan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang tidak akan putus daripada hubungannya dengan arwah manusia dalam kubur. Sebab itulah maknanya musannif perkara kitab masukkan dalam bab anak ni dalam soal manfaat akhirat. Sebab dengan anak jugalah dia jadi zuriat yang berkekalan oleh manusia. Manusia dapat berkesinambungan kehidupannya. Generasi demi generasi, generasi demi generasi. Nampak tak? Jadi ini manfaat akhirat. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, perut ni jadi ada anggota dia, ada organ dia yang berkaitan. Seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Jadi kalau sejahtera anggota-anggota perut ni, maka sejahteralah yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah, daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Kalaulah perut ni tak dijaga, dan anggota-anggota yang berkaitan dengan perut ni tak dijaga, maka dia akan efek kepada diri orang. Sehingga orang tu mungkin tak bertenaga, orang tu akan berpenyakit, orang tu akan lemah, orang tu akan macam-macam yang boleh menghadang daripada melakukan ibadah-ibadah dengan sempurna. Sebab nak lakukan ibadah ni, kena ada kekuatan yang datang daripada perut. Tak semayang contohnya. Kalau tak ada tenaga, nak berdiri pun tak boleh. Nak pergi masjid, tak mampu kita. Sebab itulah orang yang ada badan yang sasa, badan yang kuat, jaga kesihatan, jogging setiap hari, badan sihat, tapi tiba-tiba tak pergi masjid, tak pergi semayang, ini memang kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sihat, dia setiap hari jaga badan dia, makan jaga, exercise jaga, jogging setiap hari, naik basikal lah apa sebagainya. Tiba-tiba dia tak semayang, maknanya segala nikmat yang menjadikan dia sihat, nikmat badan dia, nikmat perut, nikmat jantung yang sihat, limpa yang sihat, paru-paru yang sihat, udara yang sihat disedut, nafas yang disedut guna hidung, tangan dia yang sihat, kaki yang sihat, semua sihat, darah pun sihat, semua sihat. Tiba-tiba tak guna untuk semayang, maka berapa banyak dia telah mengkufuri nikmat Allah. Berapa banyak dia kufur nikmat jantung, kufur nikmat limpa, kufur nikmat hati, kufur nikmat paru-paru, kufur nikmat lidah, kufur nikmat hidung, kufur nikmat kaki, tangan. Kesihatan, sebab bersihat tu satu badan. Bayangkan berapa banyak nikmat yang telah dia kufuri. Wallahiyazubillah. Atau jangan buat main dalam bab kufur nikmat. Jangan sangka kufur nikmat ni hanya pada orang kafir. Kita pun mungkin termasuk golongan yang kufur nikmat kalau kita tak belajar ni. Baik.
Dan ada pun faedahnya perut yang bangsa dunia. Apa pula yang bangsa dunia? Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Itu semua nikmat-nikmat besar tu. Dapat makan, dapat minum, dapat jima. Jima yang halal lah. Ini semua nikmat besar. Kata Imam Ghazali, sebesar-besar, selazat-lazat nikmat kat dunia ni ialah nikmat jima lah. Lepas tu dah nak dapat jima ni kena kahwin, kena nikah yang halal. Lepas tu lah para isteri kan, bila suami je nakkan dia untuk jima, maka dia tak boleh tolak. Sebab apa? Sebab halalnya pernikahan tu ialah kerana akad nikah. Akad nikah tu lah yang menghalalkan jima itu. Kalau lah tak ada akad nikah tu, untuk yang lain dia boleh, orang lelaki boleh buat. Tanpa akad nikah dia boleh makan lagi. Tanpa akad nikah dia boleh minum. Tanpa akad nikah dia boleh macam-macam boleh buat. Dia dengan perempuan kan. Tapi jima tak boleh. Jima ni hanya dengan akad nikahnya. Maka kerana itu dah bila dah akad nikah, orang perempuan ni dia memang itu dah tujuan Islam menghalalkan hubungan lelaki perempuan melalui akad nikah. Baik. Kerana ketiga-tiganya itu, yang mana? Makan, minum, jima, adalah ia pada ketika sihat perut. Kalau perut tak sihat, tiga-tiga tu tak dapat. Tak dapat. Orang yang, contohnya orang yang sakit. Orang sakit kan. Biasanya orang sakit masuk hospital kan. Masa tu lah orang kata makan pun rasa tawar kan. Kalau orang kena COVID lagi teruk, bau pun tak ada, rasa pun tak ada. Maka dia tak dapatlah kelazatan makan minum. Dan bila makan minum tak selesa, maka orang kata kekuatan untuk jima yang halal pun tak kuat juga dah. Sebab tu lah orang lelaki suka minuman-minuman yang makanan-makanan yang power-power kan. Tongkat Ali dah. Orang perempuan kacip petimah lah. Sebab apa? Perut nak membekalkan pada perut supaya datangkan tenaga. Jadi ini yang bangsa dunia. Manfaat yang bangsa dunia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini memeliharanya daripada makanan yang haram dan syubhat. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim.